Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bersamamu kali ini mendekati keluarga Ridwan Harun, 49 tahun, di Felda Padang Piul, Jerantut, Pahang. Diduga kesempitan hidup membuatkan keluarga ini tabah berjuang. Sejak 21 tahun yang lalu, Muhammad Ridwan mendirikan rumah tangga bersama isterinya, Rogayah Panglima Jakarullah, 56 tahun. Perkahwinan mereka dikurniakan seorang cahaya mata, Khairul Ikhwan Hazim, 19 tahun. Sudah jatuh di tipe tangga, pada awal tahun 2018, isteri Ridwan mengalami sakit lumpuh dan tidak boleh berjalan sehingga kini. Akibat penyakit lumpuh yang dialami Rogayah, Ridwan terpaksa bekerja keras demi menyara keluarga serta kos perubatan isterinya. Namun begitu, Ridwan redha dengan ketentuan ilahi di atas apa yang berlaku. Ridwan sekeluarga tinggal di rumah ini sejak 12 tahun yang lalu. Walaupun rumah ini kelihatan agak uzur, Ridwan bersyukur kerana masih ada insan yang prihatin membenarkan dia bersama keluarganya tinggal di sini dengan kadar sewa RM150 sebulan. Ini saya mampu dengan pekerjaan kerja kampung, babat dengan lebang pokok, misi rumput. Itu yang saya boleh buat kerja dengan pendapatan yang tak seberapa. Saya berterima kasih pada tuan rumah ni dengan bagi sewa yang murah, dengan harga yang murah, dan berterima kasih kepada saya boleh duduk tempat berlindung bersama anak isteri saya. Khairul Ikhwan Hazim, anak tunggal keluarga ini. Dia anak harapan kedua ibu bapanya. Bagi dirinya, semua kehidupan yang dilalui ini adalah ujian yang Maha Esa. Namun dia tetap bersyukur kerana masih dapat bersama syurganya. Kesempitan hidup yang dialami tidak sama sekali mematahkan semangat Ridwan untuk terus berusaha mencukupkan keperluan harian mereka sekeluarga. Mujurlah kali ini, Ridwan mendapat tempahan memotong rumput. Jarak dan masa perjalanan dari rumahnya ke lokasi memotong rumput mengambil masa 5 minit. Walaupun pendapatan tidak menentu, Ridwan tetap gigih berusaha mencari rezeki. Allah bisa, tegal biasa. Ridwan terus bersemangat bekerja walaupun nampak keletihan bagi meringankan kos sara hidup keluarganya. Menurut Ridwan, dia mengambil upah memotong rumput dengan kadar bayaran RM60 hingga RM80 mengikut keadaan lokasi. Pencarian rezeki tidak berakhir begitu saja. Kali ini, Ridwan dapat mengambil upah menebang pokok kelapa. Hamzah Napiah, 73 tahun, adalah penduduk di sini. Dia juga antara penduduk di sini yang banyak memberi upah menebang pokok kelapa kepada Ridwan. Bolehlah kita buat kerja sekarang. Menurut Ridwan, Pak Cik Hamzah yang banyak menolongnya memberikan upah menebang pokok kelapa selama ini. Dapatlah juga
menampung kos perbelanjaan harian keluarganya. Dia memperolehi bayaran upah menebang satu pokok kelapa, anggaran RM100 ke RM200 mengikut situasi pokok kelapa tersebut. Ini yang saya mampu buat kerja kampung. Tebang pokok, bersih rumput, rodem buah, gali kubur, tu yang saya mampu buat kerja kampung. Dengan kerja inilah saya dapat menampung belanja keluarga saya. Tanggungjawab seorang bapa tidak terhenti begitu saja demi mencari rezeki untuk keluarganya. Tanpa mengenal erti penat, Ridwan mengambil upah menebang pokok kelapa yang seterusnya. Namun setiap pekerjaan yang dilakukan, pasti ada cabaran yang dilaluinya. Cabaran dia banyak. Pokok tumbang, kadang kita nebang pun, kadang buah-buah kelapa jatuh, kadang macam-macam lah. Kita nak nebang tu pun tengok tempat je. Kalau misi rumput tu, kadang batu melayang kena cermin kereta orang, kita kena bayar. Kadang-kadang macam-macam lah. Kadang kena kat muka, kena kat kaki. Batu tu dia melayang kan. Bahaya ke kadang, banyak cabaran dia. Ini yang saya mampu buat kerja kampung. Tebang pokok, bersih rumput, rodem buah, gali kubur, tu yang saya mampu buat kerja kampung. Dengan kerja inilah saya dapat menampung belanja keluarga saya. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Khairul Ikhwan Hazim buat masa kini, dia masih menuntut di UiTM Tapah Perak dan mengambil jurusan Diploma Statistik semester kedua. Apabila cuti semester, dia akan bekerja secara sampingan di warung maklum yang berdekatan dengan rumahnya. Dia bekerja secara sampingan di sini untuk menampung kos pembelajarannya. Semasa cuti semester saya mengambil kerja sampingan supaya dapat menampung sedikit sebanyak perbelanjaan untuk pelajaran saya. Dengan pekerjaan ini, sedikit sebanyak dia dapat membantu perbelanjaan keluarga dan kos rawatan ibunya. Khairul sanggup berkorban masa dan tenaga demi melihat ibunya sembuh seperti sebelum ini. Dia bercita-cita menjadi seorang guru di suatu hari nanti. Walaupun saya penat bekerja, tapi apakan daya untuk membantu mak saya yang terlantar sakit, saya tetap kena bekerja seperti ini. Usaha Ridwan untuk mencukupkan keperluan makanan harian sentiasa berterusan. Setiap hari, Ridwan membuat persediaan peralatan menangkap ikan di sungai berhampiran rumah rakannya. Walaupun Ridwan kelihatan letih, dia perlu bangkit menghadapi dukaan hidup dan sentiasa berusaha mencari rezeki dengan titik peluhnya sendiri. Dalam sungai ni banyak risiko dia, lintah pun ada, duri pun ada, duri sawit, kadang kaca pun ada, macam-macam lah dalam sungai ni. Kehidupan yang dilalui ini adalah ujian yang Maha Esa. Risiko yang ada tetap dihadapinya dengan tenang untuk memastikan keperluan makanan cukup buat keluarga. Hasil menjala ikan di waktu petang, Ridwan mendapat beberapa ekor ikan untuk dijadikan juadah hidangan pada waktu malam. Tengok pukul 4, pukul 5, bawa balik nak masak malam.
makan-makan malam. Dapat rezeki sikit ini petang-petang ni. Malam-malam masak. Kadang 10 ekor, 15 ekor, kadang 20 ekor. Ikutlah. Apa ni? Ikan kalau banyak-banyak, kalau sikit-sikit lah. Itu rezeki kan. Siang berlabuh malam. Seharian Ridwan mencari rezeki. Mereka sekeluarga sangat bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Ridwan memasak bubur dan menggoreng ikan untuk dijamah bersama keluarga. Juadah ini cukuplah sekadar untuk dijadikan makan malam buat keluarganya. Bagaimanapun, Ridwan tetap teguh dan terus bersemangat dalam menghadapi dugaan hidup ini. Kasih sayang seorang suami terhadap isteri tiada nilainya. Ridwan memasak hidangan seperti bubur untuk isterinya kerana Rogayah tidak boleh makan makanan yang sukar untuk penghadaman. Sebelum menjamah makanan, Ridwan perlu mengangkat isterinya terlebih dahulu secara perlahan-lahan lalu menyuap bubur. Bagi Rogayah, meskipun tidak dapat menjalani kehidupan yang normal seperti orang lain, namun dia tetap bersyukur kerana suami sentiasa berada di sisinya. Sebelum tu dia sihat, saya boleh pergi mana-mana, berjalan dengan anak-anak. Sekarang ni dia sudah lumpuh. Saya pun rasa bercita lah. Sekarang ni saya berdoa kepada Allah lah, mudah-mudahan isteri saya sihat seperti dia kala lah. Sebelum ini, Rogayah pernah menjalani rawatan di hospital. Namun, disebabkan kewangan yang tidak mencukupi, Ridwan terpaksa memberikan minuman herba bagi mengurangkan kesakitan yang dialami isterinya. Menurut Ridwan, apa jua pengorbanan yang dilakukan, dia selalu berdoa pada Yang Maha Esa semoga isterinya cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Malam ini Ridwan dan Khairul menjamah makanan berlaukkan nasi putih serta ikan goreng yang diperolehi hasil menjala ikan di sungai. Bagi Ridwan, hidangan yang sedia ada ini sudah memadai untuk dijamah bersama anaknya. Sebelum tu dia sihat, saya boleh pergi mana-mana, berjalan dengan anak-anak. Sekarang ni dia sudah lumpuh. Saya pun rasa bercita lah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Saya daripada Syarikat Faiza di sini. Mendengar kisah Ridwan, Syarikat Faiza Sendian Berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil Syarikat Faiza Zon Terengganu, Pegawai Pemasaran Ahmad Subari Kasan Raji, membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini. Sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir antara beras terbaik keluaran Syarikat Faiza Sendirian Berhad, sesuai untuk Ridwan sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Ini Cik Wan. Ini Hajah Faiza, pengasas produk Syarikat Faiza lah. Alhamdulillah dia dengan modal yang sedikit je dapat majulah. Setakat ni alhamdulillah beliau serta company membantu, tak kira di mana berada, tak kira bangsa lah tu. Di masa ini apa Hajah Faiza. Itulah. Okey, ini Cik Wan. Sumbangan daripada Syarikat Faiza untuk keluarga Cik Wan, keluarga Cik Wan, akak dan juga anak adik
mudah-mudahan dapatlah membantu sedikit sebanyak keperluan keluarga lah, dan juga adik dan belajar mudah-mudahan berjaya dia. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, Yang Berhormat Ahli Parlimen Jerantut, Datuk Haji Ahmad Nazlan Haji Idris, berbesar hati memberikan sumbangan seperti kipas, dapur masak, periuk nasi, katil, barangan dapur dan sumbangan wang tunai sebanyak RM1,000 kepada keluarga Ridwan. Sumbangan ini dapat meringankan beban dan memberikan keselesaan buat keluarga ini. Kelihatan raut wajah keluarga ini sangat gembira dan bersyukur dengan sumbangan yang diberikan. Kita tanam sebiji benih, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100. So kita bagi 1, insya-Allah Allah bagi 10 ganjaran. Dalam bentuk apa? Wallahualam, Allah bagi kepada kita. Konsep ini kita perlu kongsi supaya semua orang ni dia bersedekah, tak perlu tunggu kaya. Tak perlu tunggu senang. Apa yang kita ada, kita mampu, kita beri. Dan insya-Allah Allah wujudkan nanti insya-Allah satu suasana masyarakat yang harmoni. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan berkesempatan membawa Ridwan dan anaknya makan malam di sebuah restoran terkemuka di daerah Jerantut. Pelbagai juadah disediakan. Ridwan dan anaknya menikmati juadah makan malam di sini. Saya berharap ibu cepat sembuh dan pulih seperti sedia kala. Harapan saya semoga isteri saya sihat seperti sedia kala lah. Walaupun berat ujian, dia redha dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, pasti ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Bersamamu minggu ini turut membantu 7 keluarga dari 4 buah negeri. 3 keluarga dari negeri Perak Darul Ridwan, keluarga Nurhai Suzilah Nurzi. Keluarga Mat Dinman, keluarga Siti Rohana Abdul Hamid, 2 keluarga di negeri Selangor, keluarga Nurul Syafiqah Imani Zairul Azmi, dan keluarga Siti Noreha Osman. Menelusuri ke pantai timur negara, keluarga Nurnisa Hussein di negeri Kelantan. Manakala keluarga Sazelamah Usman di negeri Johor. Bersama membantu mereka yang memerlukan, terus hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalanan